Walaupun ia adalah sebuah saga untuk anak-anak, Toy Story mempunyai beberapa kematian yang telah disahkan, dan ada antaranya memang agak kejam. Jadi hari ini kita akan melihat kematian paling teruk dalam seluruh saga Toy Story, selain beberapa watak yang hilang dan sangat mungkin juga tidak sempat hidup sampai ke Toy Story 5. Combat Carl. Sepanjang Toy Story, kita telah melihat beberapa versi Combat Carl. Yang paling dikenali mungkin adalah yang muncul dalam Toy Story versi seram. Tetapi Combat Carl pertama yang kita lihat mempunyai kisah yang sangat berbeza. Dalam film Toy Story pertama pada tahun 1995, Sid Phillips mengikat roket di belakang Combat Carl, menyalakannya dan menghantar Combat Carl terbang berkecai kepada ribuan serpihan. Film itu hanya menunjukkan letupan, dan selepas itu kita tidak lagi melihat apa-apa tentang Combat Carl tersebut. Jadi, inilah kematian pertama yang disahkan dalam seluruh franchise ini. Lalat yang mati di Visor Bus. Dalam film yang sama ini, terdapat satu lagi kematian yang berlaku kurang dari 1 saat dan hampir tiada siapa yang ingat. Selepas Woody menolak Buzz keluar dari tingkap, Buzz berjaya naik ke dalam kereta Ibu Andy untuk mengejarnya dan membalas dendam. Tetapi apabila dia masuk melalui sunroof, kita dapat lihat seekor lalat telah terhempas pada visor topi keledarnya dan hancur sepenuhnya. Dan ya, ia memang mati, sebab sampai isi perutnya pun terkeluar. Pada dasarnya, topi keledar Buzz akhirnya berfungsi seperti cermin depan kereta. Buster. Korang ingat tak Buster? Anjing sausage yang dihadiahkan kepada Andy pada hari Christmas di akhir film pertama tuh. Pada masa itu, kemungkinan besar Buster berumur sekitar 3 bulan. Dalam Toy Story 2, kita dah nampak dia sebagai anjing dewasa, lebih kurang 2 tahun. Tapi dalam Toy Story 3, dia dah jadi anjing warga emas. Susah nak berjalan, berat badan pun dah naik banyak, dan umur dia lebih kurang 12 tahun. Dalam Toy Story 4, dia tak muncul sebab dia tinggal dengan Mak Andy. Tapi masa tu, Buster sepatutnya dah berumur sekitar 13 tahun. Itu bermakna, untuk Toy Story 5, Buster akan mencecah umur 15 tahun. Anjing sausage biasanya hidup antara 12 hingga 16 tahun. Ini bergantung pada saiz dan penjagaan yang diberikan kepadanya. Dan mengambil kira keadaan yang kita lihat pada Buster sejak Toy Story 3, kemungkinan besar untuk Toy Story 5, dia sudah pun meninggal dunia. Jadi, tinggalkan like dan komen Anda atas nama sahabat setia Andy. Scott, anjing Sid. Dan jika Buster mungkin sudah mati, yang pasti tidak sampai ke Toy Story 5 ialah Scott, anjing Sid Phillips. Scott sudah pun menjadi anjing dewasa sejak film pertama. Kita tidak tahu dengan tepat berapa umur dia, tetapi walaupun dia baru berumur 2 atau 3 tahun, untuk Toy Story 5, dia sudah berumur sekitar 17 atau 18 tahun. Jadi, Scott juga pasti sudah lama meninggal kerana usia sebelum film kelima bermula. Mainan yang Sid Phillips hancurkan. Tetapi anjing-anjing itu bukanlah satu-satunya mangsa yang berkaitan dengan Sid Phillips. Sid bukan sahaja mendera mainannya. Budak itu suka menghiburkan diri dengan melakukan pembedahan, menukar kepala, mencabut bahagian-bahagian, dan menggabungkan sisa-sisa beberapa mainan untuk membina satu yang baru. Salah satu contoh yang paling jelas ialah Jenny, anak patung milik adik perempuannya Hannah. Sid mencabut kepala Jenny dan menukarnya dengan kepala seekor pterodaktil sebagai sebahagian daripada apa yang dia panggil pemindahan otak berganda. Tetapi Jenny dan pterodaktil itu tidak mati. Kemudian, mainan-mainan mutan itu meletakkan semula kepala mereka pada badan yang betul, dan kedua-duanya turut serta dalam rancangan untuk menyelamatkan Woody dan Buzz. Perkara yang sama berlaku kepada Babyface, Ducky, Lex, Rollerbob, dan mainan-mainan mutan yang lain. Walaupun mereka kekurangan bahagian dan dibina daripada cebisan mainan lain, semuanya masih hidup. Malah, merekalah yang membantu membaiki mangsa terbaru Sid. Yang nampaknya benar-benar telah mati ialah mainan-mainan yang telah dibongkar sepenuhnya di dalam biliknya. Dengan lampu Sid, kita boleh nampak beberapa kepala anak patung yang terpisah daripada badan mereka. Mereka tidak pernah bergerak atau membantu yang lain, dan juga tidak muncul semula apabila semua mainan bangkit menentang Sid. Jadi, sementara mainan mutan berjaya bertahan dengan bahagian baru, anak patung di lampu itu mungkin adalah mangsa lain operasi Sid yang sudah tidak dapat dibaiki lagi. Sid Phillips. Dan memandangkan kita sedang banyak bercakap tentang Sid Phillips, kita perlu sebut tentang kematian yang ramai percaya Pixar sembunyikan dalam Coco. Dalam Toy Story 3, kita dapat lihat Sid bekerja sebagai pemungut sampah. Kita tahu itu dia kerana dia masih memakai baju hitam dengan gambar tengkorak yang sama seperti ketika dia kecil. Dia juga berambut hoodie panjang, memakai fon kepala dan membuat muzik dengan tong sampah.
Beberapa tahun kemudian, dalam Coco, muncul seorang pemuzik di alam orang mati yang memakai baju dengan tengkorak yang sama seperti Sid. Dia juga berambut panjang. Dan Pixar tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah Sid. Jadi baju itu mungkin hanya sekadar rujukan saja. Namun, berdasarkan pakaian, rambut, dan kaitan kedua-dua watak dengan musik, tercetuslah teori bahwa Sid Phillips telah meninggal dunia pada suatu ketika selepas Toy Story 3 dan akhirnya muncul sebagai rangka dalam Coco. Jadi, ini bukanlah kematian yang disahkan. Tetapi jika watak dalam Coco ini benar-benar Sid, sekurang-kurangnya kita tahu dia menceburi bidang musik dan bukannya menjadi pembunuh bersiri. Wheezy dalam Toy Story 2, kita diperkenalkan dengan Wheezy, seekor penguin yang boleh dikatakan memulakan seluruh film itu. Pada mulanya, dia sangat sedih kerana whistle-nya sudah tidak berfungsi dan dia tahu Ibu Andy akan menjualnya dalam jualan garaj. Woody berjaya menyelamatkannya, Andy membaikinya, dan akhirnya nampaknya semuanya berakhir dengan baik untuknya. Tetapi dalam Toy Story 3, kita tidak lagi melihatnya. Dia juga tidak muncul dalam film keempat maupun kelima. Jadi apa sebenarnya yang berlaku kepada Wheezy? Berdasarkan bentuk dan bunyi yang dihasilkannya, Wheezy adalah salah satu mainan anjing yang mengeluarkan bunyi nyaring itu. Salah satu teori ialah dia akhirnya dijual dalam jualan garaj yang lain, seseorang membelinya sebagai mainan untuk hewan peliharaan mereka, dan anjing mereka akhirnya memusnahkannya. Mungkin bukan Buster, tetapi selepas bertahun-tahun dan dengan keadaannya yang sudah rapuh sejak Toy Story 2, Wheezy memang sukar untuk bertahan sehingga film kelima. Apa pendapat Anda tentang apa yang berlaku kepadanya? Gary, Anda ingat tak Gary? Pakcik tua yang membaiki Woody dalam Toy Story 2. Sebagai fakta menarik, dia adalah orang tua yang sama yang menjadi watak utama dalam film pendek Pixar, Permainan Gary, di mana dia bermain catur melawan dirinya sendiri. Semasa muncul dalam Toy Story 2, Gary nampak seperti berumur antara 65 hingga 70 tahun. Jika kita mengambil kira tahun-tahun yang berlalu, sehingga Toy Story 5 pada masa itu dia sudah hampir atau mungkin sudah melebihi umur 80 tahun. Selain itu, dalam Toy Story 4 terdapat gambar beliau di belakang kaunter kedai barang antik. Ini membuatkan ramai orang berfikir bahawa Margaret, pemilik kedai itu, mungkin istrinya, dan Gary pernah bekerja di situ membaiki barang sebelum meninggal dunia. Gambar itu tidak mengesahkan bahawa beliau telah meninggal dunia, tetapi ia jelas menunjukkan bahawa Gary mempunyai kaitan dengan kedai itu dan berdasarkan usianya, sangat mungkin menjelang Toy Story 5, beliau sudah pun meninggal dunia dan gambar itu adalah salah satu kenangan yang ditinggalkan di dalam kedai tersebut. Kematian palsu Zork. Kita juga ada kematian palsu Zork dalam Toy Story 2, walaupun di sini kita perlu jelaskan betul-betul apa yang sebenarnya berlaku. Semasa pergaduhan di dalam lift, Rex secara tidak sengaja memukul Zork dan menyebabkan dia terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Selama beberapa minit, filem itu mahu kita fikir dia telah mati. Tetapi selepas itu, kita tahu dia masih hidup dan kembali dengan jenaka "Akulah ayahmu". Nampaknya ada versi di mana Zork memang akan mati, tetapi itu dianggap terlalu gelap untuk penonton. Sebab itulah mereka menukar versinya. Kita beralih kepada ayah Andy Ramai yang tertanya-tanya kenapa Andy tidak pernah ada ayah dalam mana-mana filem tersebut. Selama bertahun-tahun, ada cerita yang tersebar bahawa ayah Andy adalah pemilik asal Woody. Menurut versi itu, dia jatuh sakit akibat polio semasa kecil, menyimpan Woody sepanjang hidupnya, dan sebelum meninggal dunia, dia menyerahkan Woody kepada anaknya. Teori itu menjadi sangat popular kerana kononnya ia diceritakan oleh Joe Ranft, salah seorang penulis skrip Pixar. Namun begitu, Andrew Stanton yang juga menulis filem pertama berkata bahawa cerita itu adalah satu pembohongan sepenuhnya. Jadi, kematian ayah Andy akibat polio tidak termasuk dalam cerita rasmi. Tetapi Pixar juga tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku kepadanya. Jadi ramai yang masih percaya bahawa dia telah meninggal dunia sebelum peristiwa filem pertama. Sammy Salamandra. Dalam Toy Story 5, kita diperkenalkan dengan Sammy Salamandra, haiwan peliharaan Bonnie. Tetapi apabila Woody bertanya sama ada itu adalah Sammy yang sama yang dikenali oleh mainan lain, mereka menjelaskan bahawa sebenarnya itu adalah Sammy Salamandra nombor 2. Sammy Salamandra nombor 1 telah meninggal dunia sebelum filem itu bermula. Itu memang satu lagi kematian yang telah disahkan dalam siri ini. Kemudian, apabila mainan-mainan itu mendapati tangan plastik mereka tidak berfungsi di atas skrin Lili-Liliput, mereka menangkap Sammy nomor 2 dan menggunakan salah satu kakinya untuk mengawalnya. Tetapi selepas itu, mereka melepaskannya dan Sammy melarikan diri di antara tumbuh-tumbuhan. Sammy nomor 2 tidak mati dalam adegan itu. Apa yang terakhir kita lihat ialah dia berjaya melarikan diri. Namun, semasa kredit, sudah muncul seekor Sammy Salamandra nombor 3. Ini tidak mensahkan bahawa yang kedua telah mati. Jadi, yang paling logik ialah Bonnie tidak pernah berjaya mendapatkannya semula selepas dia melarikan diri dan hanya menggantikannya dengan yang lain.
Tetapi apapun, dalam masa yang sangat singkat, Bonnie sudah kehilangan 2 salamander yang berbeza. Dan mengambil kira bahwa seekor salamander boleh hidup antara 5 hingga 30 tahun jika dijaga dengan baik. Itu menunjukkan bahwa Bonnie adalah seorang pemilik haiwan peliharaan yang sangat teruk. Kematian Buzz dalam Game Boy Color. Dan untuk mengakhiri, kita ada satu sebutan terhormat yang tidak semua orang tahu. Dalam permainan video Toy Story 2 untuk Game Boy Color, apabila pemain kehilangan semua nyawa, muncul satu animasi Buzz terbaring di atas lantai bersama 2 bateri. Permainan itu sendiri menjelaskan bahwa Buzz kehabisan tenaga, badannya menjadi lumpuh sepenuhnya, dan dia sudah tidak boleh bergerak lagi. Jadi, pada dasarnya ia menunjukkan kepada kita bagaimana kematiannya jika suatu hari nanti baterainya habis selama-lamanya. Jelas sekali ini bukan kematian rasmi dalam film, tetapi inilah antara beberapa kali franchise ini menunjukkan secara langsung kepada kita bagaimana Buzz Lightyear boleh mati. Dan sekarang, beritahu saya, antara semua kematian ini, yang mana satu Anda tidak perasan? Dan watak mana lagi yang Anda rasa juga tidak sempat hidup sampai Toy Story 5?